Halo rakan-rakan sekalian, selamat kembali ke Peach Tree Morning Show. Beliau Gishi Michael, pemilik Peach Tree Cafe ini, Stanley Chan dan saya Alison Chu. Selamat kembali. Pertama sekali saya nak tunjuk satu soalan dari Lisa. Kemudian kami akan berbincang tentang soalan ini. Sungguh hebat. Di mana dia tinggal? Saya rasa dia tinggal di Jerman, tapi beliau berasal dari Colombia. Sebenarnya beliau seorang profesor di college. Beliau selalu menanya soalan-soalan yang suka. Baik, mari kita tonton soalan Lisa pada hari ini. Hai, nama saya Melissa. Ini soalan saya. Saya ada masalah. Tentang pelbagai projek yang saya telah mula tapi tak dapat habiskan mereka, termasuk projek kami 4 langkah tu. Mula-mula saya bermotivasi tapi berputus asa selepas tak jumpa apa-apa hasil lah. Soalan saya ialah, apakah benih yang saya kena tanam untuk menghentikan tabiat tak habis sesuatu yang dah mula itu? Apa benih yang perlu saya hapuskan melalui 4 kuasa untuk menghentikan tabiat buruk ini? Terima kasih. Wow, itu satu soalan yang sangat menarik. Biar saya merumuskan soalan ini. Soalan Lisa ialah mengenai tabiat mulakan projek-projek, termasuk projek 4 langkah. Oleh kerana tak dapat hasil dari 4 langkah ni, maka beliau tak teruskan hingga habislah. Jadi beliau ingin tahu apakah benih yang perlu ditanam untuk hentikan aksi nak mulakan projek-projek baru serta menghabiskan projek-projek yang telah dimulakan. Dia nak mengatasi masalah tabiat buruk ini. Saya berasa excited kerana ini soalan yang agak menarik. Di meja ini kami bertiga sini juga bertabiat seperti ini. Mulakan projek-projek tapi tak terhabis-habis projek kami itu. Kami memang nak habiskan projek tapi tak dapat. Biar kami bincang ya. Biar kami mulakan dengan Stanley. Seperti mana yang saya ketahui, Stanley suka mula pelbagai projek. Lisa, anda memang pandai tahu fikiran saya. Kami sekarang berada di Sedona agak lama ya. Ni bukan Sedona, ini Rimrock ya. Rimrock bandar yang besar. Taklah, ini satu pekan lah, seramai 500 penduduk saja. Kami tersangkut di sini. Kami berseronok di sini. Saya rasa kami boleh habiskan projek-projek lama yang kami mulakan tu. Pada masa yang sama, kami juga mula projek-projek yang baru. Projek-projek yang amat menarik. Pertama, saya suka akan soalan anda. Bagaimana kita boleh bertindak dengan lebih pintar terhadap masalah-masalah, mulakan sesuatu projek serta cuba habiskan mereka. Projek-projek yang memang bantu ramai orang tu. Aku tak tahulah. Apakah pendapat anda? Saya rasa anda? Saya rasa itu soalan yang bagus. Sesuatu yang penting untuk saya ialah saya suka akan Steve Jobs. Beliau pengasas syarikat Apple, iaitu salah sebuah syarikat teknologi tinggi yang terpintar di dunia. Kami kini gunakan alat cipta beliau ya. Beliau bersumbangan besar kepada dunia. Salah satu falsafah beliau ialah setiap pagi semasa memberus gigi, cuba ingat hari ini mungkin hari terakhir hidup anda. Bagaimana anda akan gunakan 24 jam yang terakhir ini? Ingati bahawa setiap hari mungkin merupakan hari terakhir hayat kita. Apabila saya fikir ni, saya tidak lagi lakukan perkara-perkara yang kurang manfaat. Hanya berikan tumpuan untuk perkara-perkara penting saja. Keutamaan kehidupan harian saya menjadi seorang yang lebih baik setiap hari, iaitu keutamaan saya. Stanley bercadang kami patut memberi keutamaan hidup kita dan projek-projek kita. Kami berdua membuat projek-projek perniagaan bersama-sama. Kami guna cara ini, iaitu sebelum mula projek baru, memberi keutamaan untuk berbincang tentang tujuan dan sebab kami mulakan sesuatu projek itu.
cara ini benar-benar membantu kami. Saya cuba beri pendapat yang bertentangan. Saya suka buat begini. Saya suka mulakan projek baru. Saya mulakan projek baru minggu ni. Saya mulakan cafe ini iaitu Peach Tree. Saya juga mulakan Peach Tree Morning Show. Padahal saya dah amat sibuk. Apa yang terjadi ialah bila saya mulakan projek baru, saya dapat inspirasi untuk tamatkan projek-projek lama tu. Saya rasa lebih tertekan, lebih bersemangat untuk tamatkan mereka. Sebab saya fikir saya ada projek yang amat hebat tunggu saya. Jadi saya kena tamatkan yang lama-lama tu. Saya terima email dari Jerman semalam. Mereka mau merakam wayang untuk saya. Oh, saya suka ni ya. Saya nak tegas di sini. Konsep masa datang dari kita. Dan masa itu boleh dicipta melalui 4 langkah. Anda tak perlu hentikan sesuatu projek sebelum memulakan projek yang baru. Saya percaya kita boleh lakukan lebih banyak projek dan cipta lebih banyak masa. Kalau kita boleh dapat duit menerusi membantu orang lain dapat duit, jadi kita pun boleh mendapat masa menerusi membantu orang lain mendapat masa. Itulah sesuatu yang sama. Jadi saya tak takut untuk memulakan projek baru walaupun tak ada projek-projek yang lama tu. Kalau pen datang dari sini dan masa datang dari arah bertentangan, jadi kita perlu buat pilihan, buat keutamaan. Tapi kalau masa tu datang dari saya dan masa tu fleksibel seperti getah, jadi saya boleh dapat masa yang lebih banyak lagi. Jadi cadangan saya ialah jangan khawatir untuk mulakan pelbagai projek. Terdapat satu penyelidikan yang dijalankan di rumah orang tua dengan bertanya mereka perkara yang paling dikesali dalam hidup mereka. Seramai 80% menjawab mereka kesal kerana gagal mulakan projek-projek yang mereka nak tu. Jadi jangan sampai hari tu, jangan sampai jadi orang tua-tua baru kesal kerana tak lakukan sesuatu yang anda mahu tu. Jangan rasa takut untuk buat sesuatu besar. Jadi kita menyentuh tentang bagaimana gunakan 4 langkah. So, bolehkah cerita sikit ya? Baik, langkah pertama ialah nyatakan apa yang anda nak dalam satu ayat yang ringkas. Contohnya, saya nak tamatkan projek saya. Tak kira sama ada projek menulis atau projek pendidikan, ya. Langkah pertama, nyatakan dalam satu ayat apa yang anda nak secara ringkas. Langkah kedua ialah jika nak dapat kejayaan melalui menanam benih, kamu perlu ada tanah, iaitu dalam langkah kedua cari orang lain yang mahu kejayaan yang serupa. Seseorang yang juga membuat 4 langkah, seseorang yang gagal menamatkan projeknya, orang yang ada keperluan yang sama seperti anda. Itu langkah kedua. Langkah ketiga, biar saya tolong, iaitu bantu mereka. Benar-benar bantu mereka. Satu perkara yang penting, yang paling bahaya untuk mereka di DCI ialah beraksi bersendirian. Anda tinggal di rumah, lakukan projek-projek anda berterus-terusan. Anda sudah tahu 4 langkah tu, tapi anda tak keluar dari rumah, tak keluar dari hidup anda untuk mendampingi orang lain, membantu mereka dengan projek mereka. Anda tak sudi berkawan dengan orang lain, orang-orang yang belum menjadi kawan anda, atau cuba membantu mereka menyempurnakan sesuatu. Saya nak beri pendapat saya suka bahagian ni. Maksudnya, bila kami mahu mencapai sesuatu dalam hidup, pertama, kami kena lupa apa yang kami nak secara strategik dan cuba membantu orang lain dulu. Jadi, jika dia tak tolong orang, kita taklah guna sistem ini.
Langkah ketiga ialah sebelum kami tidur, iaitu kami namakan meditasi kopi atau boleh panggil meditasi teh. Sebelum tidur setiap malam, jangan risau akan masalah-masalah anda. Sebaliknya, cuba ingat kembali perkara-perkara yang telah anda lakukan untuk orang lain. Suruh berfikir semula hal-hal yang anda lakukan dalam langkah yang ketiga itu, bergembira semasa jatuh tidur. Tujuan kami buat rancangan ni dalam masa 15 minit ke 20 minit ialah kami nak galakkan orang ramai agar dengar rancangan ini semasa bersarapan pagi. Kami faham kami semua sibuk bekerja ya. Dan saya juga faham Lisa juga sangat sibuk lebih-lebih lagi dengan anak-anaknya. Semasa kita bersarapan pagi, masa itulah kita ada sikit masa yang tenang untuk berfikir. Kami mendorong anda agar dengar rancangan ni, akan tetapi mungkin ambil masa sikit panjang sikit. Saya rasa masa sarapan itu merupakan masa yang baik untuk menonton ataupun membuat langkah keempat untuk motivasi meditasi kopi. Itulah masanya. Keutamaan pertama ialah menonton rancangan ni. Saya hanya bergurau ya. Tapi masa sarapan, masa yang tenteram ya. Ya, sekarang yang paling penting ialah langkah kedua. Cuba cari seseorang yang mahukan sesuatu yang sama, serupa dengan anda. Contohnya seseorang yang juga dah mula pelbagai projek tapi masih belum saksikan mereka. Percaya saya, apabila anda mula perhatikan sekeliling anda jumpa ramai yang bertabiat serupa. Ini perkara yang baik sebab anda berpeluang untuk melatih langkah 4. Saya rasa sesuatu yang dihadapi oleh mereka yang baru belajar 4 langkah ialah saya tak tahu siapa yang sedang membuat langkah atau mereka ada tujuan yang sama dengan saya. Tapi jika anda mula cari mereka, anda akan berasa hairan betapa ramai mereka tu. Saya rasa seorang ini hebat. Kebanyakan orang cuba sedaya upaya untuk menjadi lebih baik. Maksudnya kita nak mengubah tabiat lama yang buruk dan kita nak memupuk tabiat baik. Tapi agak sukar untuk berubah sebab habit atau tabiat ialah sesuatu yang dilakukan secara lama dan dah menjadi sebahagian daripada hidup kita. Saya nak tahu, adakah rahsia-rahsia untuk mengubah tabiat ini ya? Ini soalan peribadi saya. Ada tak cara-cara untuk mengubah tabiat kita dengan lebih cepat dan berkesan? Saya juga ada masalah yang sama. Saya juga nak ada tabiat yang buruk yang tak dapat dihentikan kerana itu hak tabiat kita lah. Maka ia tetap bersama kita. Amat sukar untuk berubah ya. Contohnya ketagihan arak dan sesuatu yang susah diberhentikan. Ini sesuatu yang susah saya faham ya. Betul saya yang saya boleh fikirkan ialah cari seseorang yang ada tabiat buruk dulu, bantu mereka. Contohnya seseorang yang ketagihan arak atau tu bertabiat buruk yang lain, tak dapat fikir cara-cara itu. Sebenarnya agak sensitif ni. So apa yang saya buat ialah cuba cari mereka dan tolong mereka. Saya ingin berkongsi sesuatu. Kami tahu cara benih matang, iaitu bunga kedua mengatakan benih akan matang menjadi tabiat kita. Yang menarik ialah tindakan kita juga sejenis benih dan saya rasa ia lebih berkuasa. Contohnya, sekarang kita belajar menanam benih melalui 4 langkah. Contohnya, kami mahu mendapat lebih wang, kami perlu jadi lebih bermurah hati untuk membantu orang lain agar mereka dapat lebih banyak wang. Langkah 4 langkah ini ialah cara yang baru untuk tanam benih.
Tabiat dan aksi baru ini sebenarnya sangat berkuasa. Jika kita ada kesedaran, kita sedang guna cara baru, benih ini akan membawa pengaruh yang lebih kuat. Kesedaran ini akan membantu kita bina tabiat baru. Ia telah banyak membantu saya. Baik, hanya tumpukan minda anda yang anda sedang cuba cara baru, sistem baru ini. Mari buat ringkasannya, kami janji akan bagi satu cadangan setiap orang. Satu cadangan yang konkret. Satu cukup. Satu soalan yang satu cadangan yang konkret. Bak kata pepatah Cina, di mana kita jatuh, di situlah kita bangun. Dalam proses membentuk tabiat baik, kami mungkin gagal kerana tabiat lama, benih lama kami. Tapi setiap kali kami berjuang kembali ke track, berjuang melakukan perkara yang baik, ia adalah sesuatu perjuangan yang kuat dan berkuasa. Jadi, jangan menyerah. Ia bukanlah suatu perkara yang boleh dilakukan dalam satu malam atau satu hari. Jangan menyerah dalam pembentukan tabiat baru. Akhirnya dia akan menjadi lebih murah untuk kita. Saya kata mulakan lagi banyak projek-projek dan lihat sama ada ia membantu. Kerana bagi saya, excitement itu yang menolak saya, mendorong saya. Jangan takut pada projek-projek yang baru. Matlamatnya bukan mengurus projek-projek atau kurangkan projek. Dan saya kata, bila kamu ada masalah kewangan, cari cara untuk belanja lebih wang. Cari cara untuk mendorong orang lain dengan wang kamu. Jangan menutup. Idea saya ialah jadi orang yang berani. Terima kasih. Cara saya ialah bila nak mula projek baru, fikirkan kenapa kamu nak mulakan projek itu. Fikirkan tentang misi yang anda nak membantu lebih ramai orang. Saya fikir ia boleh membantu kami menanam benih untuk habiskan projek itu. Jadi ia berkaitan dengan motivasi kami mengapa kami nak mula projek ini. Saya berharap kami belum ceritakan kata tu, berhenti, bermula dan bermula henti. Mungkin saya nak letak dalam manual latihan DCI saya. Boleh tak? Mungkin Geshira boleh tukar kepada bermula dan bermula berhenti untuk mendorong kami melakukan projek. Bermula dan bermula berterusan. Ya, kami ada suatu soalan dari Singapura. Hai guru-guru, nama saya Jun dari Singapura. Saya baru lagi dalam sistem ini dan saya kini membimbing anak saya dalam 4 langkah. Dia nak grade yang baik dalam peperiksaan O-Level yang akan datang. Bagaimana saya boleh membimbing dia menanam keputusan yang baik dalam peperiksaan akan datang dan macam mana menanam benih-benih itu? Terima kasih. Ini suatu soalan mengenai cara membantu anak menggunakan 4 langkah untuk dapat prestasi yang lebih baik di sekolah, ya. Semua orang nak tu, terutamanya ibu bapa. Esok kami akan jawab. Jadi, kamu ada soalan untuk tanya kami, sila hantar video kamu ke seedquestions@diamondcutterinstitute.com dan komen anda dialur-alurkan di halaman kita. Terima kasih. Jumpa esok. Bye-bye.